lower network connection. Oh. Okay. Assalamualaikum. Assalam. Sila. Tadi pada bangi? Ya. Minggu lepas saya datang kan? Ada? Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dia beri peluang pada malam ini untuk kita berjumpa dan bertentang mantap. Untuk topik minggu lepas, kita telah bincangkan bagaimana kita nak memilih pasangan yang betul dalam kehidupan, macam mana kita nak kenal, macam mana kita nak communicate antara lelaki dan juga perempuan, macam mana perempuan itu dibela ataupun macam mana perempuan nak respon pada satu-satu perkara seperti nak bekerja contohnya, kan? Kerana kita pernah berada pada satu zaman yang perempuan tak sesuai untuk bekerja pada zaman 90-an dahulu, 80-an dahulu, 70-an dahulu. Kerana wanita lebih biasa daripada zaman tu berada di rumah. Baik. Tapi berbeza pula pada malam ini saya nak bawakan kepada anda sebuah cerita daripada Al-Quran yang menyentuh macam mana kita nak urus komunikasi. Macam mana kita nak urus komunikasi. Ada Al-Quran tak kat phone anda ataupun anda bawa sendiri? Cuba buka. Subhanallah, cuba buka. Saya pun akan cari Quran saya sendiri. Sebenarnya sudah ada dekat sini. Tetapi saya lebih suka kalau anda boleh buka, anda ada Quran sendiri. Lebih baik kalau anda ada Quran yang boleh ditanda, sama ada dalam bentuk muka surat ataupun dalam bentuk phone. Baik, cerita A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cerita ni dalam surah Taha. Anda boleh buka surah Taha, iaitu surah yang berada pada nombor 20. Kau orang sejuk ke panas? Sejuk. Alright. Kalau sejuk okey. Tapi jangan panas je. Panas jadi tak selesa. Alright. Surah Taha ayat yang ke-90, ayat ke-90. Jumpa tak? Jumpa ayat ke-90. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaum innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Qalu lan nabraha 'alayhi 'akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu alla tattabi'ani afa'asaita amri. Qala ya ibna la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqul farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Qala fama khatbukuma ya Samiri. Faham tak cerita dia apa dekat sini? Anda mungkin melihat dia sekadar satu ayat Quran. Saya nak bawa siapa yang baru join dekat sini, yang baru datang. 1, 2, 3. Subhanallah, terima kasih yang baru. Untuk pengetahuan, antara metod yang saya selalu kongsikan kepada orang yang nak baca Quran, kita tidak baca Quran untuk sekadar betul dan juga salah. Ini biasa kita tengok. Ataupun kita sekadar baca Al-Quran untuk kita ingat dan hafal. Tak, kita nak pergi lebih daripada itu. Kerana Al-Quran, Allah telah tekankan tentang pertanyaan afala yatadabbaruna Al-Quran. Pertanyaan itu bukanlah Allah telah tanya, bolehkah kamu nak mentadabbur Al-Quran?
Saya kira ada sound tadi tu dia. Sekejap ya. Saya terlupa. Dia ada SOP juga sebenarnya nak bercakap kat depan ni dia orang buat. Saya tak pastilah dengar ataupun tak. Mungkin boleh tolong tengokkan dekat Tadabbur Center ada tak keluar live ataupun jelas tak suara. Cuba tengok dekat Tadabbur Center, dekat dia punya page. Baik. Cerita ni Al-Quran bila mana kita baca, dia tidak sekadar kita baca betul dan juga salah. Bukan sekadar kita nak fokus pada tajwid, tetapi apa message Allah yang Allah nak sampaikan kepada kita. Kawan-kawan dan juga tuan-tuan, saya nak bagi tahu kepada anda, kita manusia akan ada masalah dan ada kala kita akan rasa dirundung dengan keresahan. So bila mana kita nak bercakap dengan Allah, kita solat. Tetapi bila mana kita nak Allah bercakap dengan kita, bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran di sana ada perkara yang Al-Quran ni sangat relevan. So bagaimana relevan cerita ni? Cerita Nabi Harun dan cerita Nabi Musa. Soal macam mana kita nak uruskan konflik. Soal macam mana kita nak uruskan salah faham. Percaya ataupun tidak, sama ada dengan kawan-kawan, kita akan pernah bergaduh kan, dengan mak ayah, dengan adik-beradik, even dalam study pun, bila buat homework, buat kerja, kawan tak buat ke anything, betul? So macam mana kita nak urus komunikasi? Macam mana kita nak urus komunikasi? Baik, yang pertama kita baca Quran dulu. Ini sebelum kita masuk, ada 5 step. Kita baca Quran, kemudian kita akan pergi terjemahan, kemudian kita akan mula bertanya kenapa? Kenapa Al-Quran ini diturunkan ayatnya maksudnya begini? Sebab kita dah faham tentang terjemahan, kita tanya pula kenapa. Dan apa kaitan dengan diri kita? Penting soalan ni, supaya Al-Quran tu tidak sekadar kita baca. Yang kelima adalah kita nak beramal. Seringkali saya sebut Al-Quran bukan dibaca untuk kita hidup di alam akhirat. Perintah untuk kita uruskan komunikasi salah faham, untuk kita santuni ibu dan juga ayah di dunia, untuk jauhkan perkara-perkara haram seperti arak contohnya, ataupun bergaduh, tuduh orang macam-macam perkara yang tidak betul contohnya. Semua ini terpakai di dunia. Akhirat kita, even kalau arak pun boleh minum kan? So larangan tu tidak terpakai di akhirat. So baik kita tengok terjemahan. Walaqad qala lahum Harun min qabl, dan sesungguhnya Nabi Harun dia berkata kepada kaum Nabi Musa, Bani Israel. Cerita ni, babak ni berlaku selepas peristiwa dia berhadapan dengan Firaun. Anda ada tak pergi page Kunanta? Anda boleh follow, ada satu video yang baru dipost, video terakhir, macam mana Firaun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Kan? So cerita ni adalah berkenaan dengan Bani Israel. Allah Ta'ala telah selamatkan mereka dan mereka telah beriman. Tetapi apa yang berlaku adalah Nabi Musa, dia menerima satu tugasan. Nabi Musa dia terima satu tugasan dan dia telah melantik Nabi Harun menjadi seorang wazir, iaitu pemerintah ataupun sebagai menteri untuk menguruskan rakyat Israel pada waktu itu. Kemudian kata Nabi Harun, dia berkata kepada kaum dia, anda boleh lihat terjemahan di sini, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu. Siapa yang cipta patung ini? So anda boleh bertanya, patung apa itu? Dan sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang melimpah, yang banyak rahmatnya. Oleh itu ikutilah daku dan taatlah perintah aku. Itu terjemahan pada ayat yang ke-90. Terjemahan pada ayat ke-91, kata kaum dia kepada Nabi Harun, kami sesekali, lan tu bermaksud selama-lamanya, tidak sesekali kami akan meninggalkan penyembahan patung ini, bahkan kami akan tetap menyembah dia sehinggalah Nabi Musa tu kembali kepada kami. So anda mungkin tertanya, ke mana Nabi Musa pergi? Sepatutnya Nabi Musa berada bersama dengan kaum dia, betul? Baik. Kemudian sekembalinya Nabi Musa setelah
Siapa call? Alright. Sekembalinya Nabi Musa ke kaum dia semula, maka Nabi Musa dia melihat satu keadaan yang bukan seperti mana dia tinggalkan sebelum dia pergi. So dia berkata kepada Nabi Harun, dia kata, qala ya Harun ma mana'aka. Dia berkata kepada Nabi Harun, wahai Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dallu. Apa yang menghalangi kamu apabila kamu melihat mereka ni dalam keadaan sesat, mereka menyembah berhala, mereka tidak menyembah lagi Tuhan, mereka mensyirikkan Tuhan. Apa yang kamu buat? Kamu tengok saja ke? Soalannya macam itulah perkataan kita. Kamu tengok je. Dia orang buat kesalahan. Kalau dalam company, dia orang buat silap dalam company, contohnya, tengok je ke? Ke kamu tak buat kerja? Ala tattabi'ani? Adakah kamu ni tak mahu ikut cakap aku? Afa asaita amri? Hang nak lawan aku ke? Begitulah ayatnya. Nak lawan aku ke? Itu dialog siapa? Dialog Nabi Musa. Anda bayangkan begini. Nabi Musa, dia pergi ke satu tempat. Ada perkara, ada selama 40 hari. Dia pergi ke Bukit Tursina. Dan dia tinggalkan tugasan untuk menjaga Bani Israel ini kepada wazir, iaitu Nabi Harun. Seorang menteri yang dilantik untuk menjaga rakyat, memerintah Israel, Bani Israel pada waktu itu adalah Nabi Harun. Kemudian setelah beberapa tempoh berlalu, 40 hari tersebut anda kena tahu masa dulu dengan sekarang tidak sama. So setelah pemergian Nabi Musa, berlaku satu perkara yang tidak diingini. Ada big mistake yang telah dilakukan oleh Bani Israel pada waktu itu. So what happened adalah Nabi Musa bila balik, dia tengok ada something wrong yang happen. Something not right happen. So terus Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun. Dia tanya, wahai Nabi Harun, apa yang membuatkan kamu tak buat kerja? Aku bayar gaji kamu kan? Soalannya macam tu lah bila dalam company kosek. Aku bayar gaji kamu, asal tak buat kerja? Malas ke sengaja lawan aku? Masa tak? Korang kerja tak? Tak pernah kerja? Orang kerja dia tahulah kan, kadang-kadang certain boss kan, akak lecturer kan, malas ke? Semalam menyembang kawan ke? Dia tak tahu mungkin laptop kita hang ke kan, rosak kan. Cik, betul je kan tanya. Kemudian itu dialog Nabi Musa. Dia bertanya kepada Nabi Harun. Subhanallah, ini baru terjemahan baru kita bagi kepada checkpoint yang ketiga, iaitu kita nak tanyakan apa. Qala ya ibnul kata Nabi Harun kepada Nabi Musa, wahai anak ibuku, wahai saudaraku, la ta'khudh bi lihyati, jangan kamu memegang janggut aku, wala bi ra'si, sekalipun rambut aku. Silakan Datin dan juga Datuk. Korang panas ke korang sejuk Panas. Kalau panas kita sejukkan, kalau sejuk korang panaskan balik. Nanti semua terbakar dalam ni kan. Dapat tak? Okey. Alright. Kalau sejuk bagi tahu tau. Okay, kepada yang ramai ni, Masya Allah, ini angkatan belia ke apa ni? Subhanallah, ramainya korang. Okey. Kita berada pada satu filem. Nama dia filem ekosistem. Okey. Apa yang okey? Anda boleh buka pada surah yang ke-20, surah Taha, ayat ke-90 sehingga 95. Muka surat berapa? Bantu mereka, muka surat berapa? 318. Kalau tak ada Al-Quran, anda boleh buka dekat phone. Muka surat 318. Cuba anda perhatikan betul-betul. Kata Nabi Harun, ya ibnul la ta'khudh bi lihyati, janganlah kamu pegang janggut aku, dan jangan pula kamu pegang rambut aku. Ini sesungguhnya aku bimbang kamu akan katakan, akulah penyebab pemecah belah kepada Bani Israel ini. Akulah yang menyebabkan Bani Israel ini berpecah antara orang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Akulah punca dia. Zon, sangkaan. Sebab apa? Jadi kita tanya. Kita pergi terjemahan dulu. So bila Nabi Harun kata, nanti bimbang-bimbang kamu akan kata, akulah pemecah belah umat Bani Israel. Walam tarqub qawli, sedangkan kau belum dengar lagi explanation aku. Aku tak cerita lagi, aku tak explain lagi
Kau dah judge aku macam-macam. Macam itulah bila mana assignment tak siap kan. Dengan kawan-kawan ke. Kemudian kata Nabi Musa, selesai babak tu, pergi kepada episod seterusnya. Kata Nabi Musa, qala fama khatbuka ya Samiri. Barulah Nabi Musa bertanya kepada Samiri, apa dia ni? Bakpo ni? Siapa orang Kelantan sini? Tegak je dah. Baik okay, terima kasih. Baik So anda faham tak? So saya simplifykan cerita ni untuk anda faham. Dan kepada gerombolan yang baru datang ni, kita berada pada satu drama, iaitu topik yang at the end anda akan belajar pada malam ni macam mana nak uruskan komunikasi. Sebab apa? Anda perhatikan orang bergaduh, kawan berpecah, keluarga berputus silaturahim, suami isteri bercerai, bergaduh, kawan-kawan bergaduh. Semuanya disebabkan kegagalan dalam menguruskan komunikasi. Simple tu je. Kita sangka dia nak khianati kita, betul ke? Kita sangka dia nak curi duit kita ataupun dia terambil. Kita tak tahu biasanya. So kegagalan menguruskan komunikasi akan menyebabkan berhubungan antara dua sahabat baik akan bergaduh. Rumah tangga, adik-beradik akan rasa tidak lagi seenak dulu. So kena perhatikan, resiko dia sangat besar silaturahim. Sebab anda kena ingat, bila mana anda, sejauh mana pun anda susah dan sejauh mana pun anda buang family, anda terlempar ke apa ke, tetap akan ada family berada di belakang anda yang support. Tetapi kita ada case ada juga family yang tak support. So kita kena tengok balik macam mana komunikasi diorang. Komunikasi anak-anak kepada ibu bapa kepada anak-anak, anak-anak kepada ibu bapa. Biasa bergaduh, dah tak suka tu, biasa komunikasi je, salah faham. Biasanya. Anda perhatikanlah siapa yang lawyer kat sini? Tak ada. Ni bidang apa? Engineering. Architecture tu membina Baitul Muslim lah. Tak. Bukan Baik. So pada malam ni, apa yang at the end anda akan belajar adalah macam mana anda nak uruskan komunikasi. Dan cerita Allah Ta'ala bagi ni untuk kita faham dan ambil ibrah macam mana Nabi Musa dan Nabi Harun menguruskan konflik. Macam mana Nabi Musa menguruskan misunderstanding. Nak belajar tak? Ini cerita daripada Quran untuk kita ambil ibrah. Kerana Al-Quran tidak diturunkan saja-saja. Mesti ada sebab. So, anda perhatikan, saya konklusikan babak ni ataupun saya buat, kita panggil apa, teaser kot. Nabi Musa dia pergi ke satu checkpoint, iaitu Bukit Turusina, untuk beribadah selama 40 hari, dan ada yang kata 44 hari. Dan dia tinggalkan kaum dia, rakyat dia, nama dia Bani Israel. Berbunyi pula dia. Itu iklan. Ditinggalkan Bani Israel kepada menteri yang nama dia Nabi Harun. Subhanallah. Kemudian setelah seketika, seberapa lama Nabi Musa tinggalkan, Nabi Musa balik dan perhatikan kaum yang dia tinggalkan tidak lagi seperti mana dia tinggalkan dan amanahkan. Nabi Musa telah bagi SOP, Nabi Musa telah bagi visi dan juga misi. Tetapi ada big mistake yang berlaku. So apa yang berlaku, Nabi Musa terus cari Nabi Harun. Dan dia bertanya kepada Nabi Harun, Harun, macam itulah, bukan Nabi. Itu dialog kita lah. Katalah nama lain. Contohnya, nama apa? Tak payahlah. Contohnya, Abu. Hang buat apa? Hang tak buat kerja. Dan tambah lagi dialog tu, hang nak lawan aku ke? Hang tak suka aku ke? Itu dialog yang berlaku. Kemudian kata Nabi Harun, dia kata, wahai saudaraku, janganlah kamu pegang janggut dan juga kepala aku. Aku takut kau akan kata akulah pemecah belah. Tapi kau tak dengar lagi explanation aku. Kemudian terus ayat selepas tu, ayat ke-95, Nabi Musa bertanya kepada Samiri, wahai Samiri, gapo dia ni? Rasanya kena silent kot ya. Phone ni aktif sebenarnya. Dia kena tarik tu turun. Lepas tu pergi kat silent kan. So kita pergi kepada checkpoint ketiga, iaitu persoalan. Persoalan ni, walaqad qala Harun min qabl, dan Nabi Harun telah berpesan. Bermaksud, kenapa Nabi Harun berpesan?
Kerana Nabi Musa telah tinggalkan satu job scope dan satu SOP yang lengkap kepada Nabi Harun, sebab dia nak bagi Nabi Harun satu watika, perlantikan sebagai menteri untuk menjaga kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Harun dia terpaksa menjalankan amanat tu dengan baik, termasuklah bos anda dalam company, termasuk arahan daripada lecturer bila lecturer bagikan tugasan. Mesti ada sebab apa? Nak kena lengkapkan dia punya silibus. Inna futimtum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni. Nabi Harun dia berpesan kepada kaum dia supaya ikutilah aku. Sebab apa? Kenapa Nabi Harun dia berpesan kepada golongan ni, golongan yang tak nak ikuti Nabi Harun, iaitu menyembah Allah? Kerana anda kena perhatikan pada ayat ke-85 sebelum tu. Kita tak lalu pada ayat tu. Cerita pada ayat tu adalah seorang lelaki yang nama dia Samiri. Mereka mencipta satu patung yang dikatakan dalam bentuk lembu, dan patung itu mengeluarkan bunyi, dan patung tu dibina daripada harta, daripada emas, sehingga ada yang nampak. Wallahu alam, tidak penting bagaimana patung itu dibentuknya, tetapi yang penting adalah mereka ini sedang mensyirikkan Allah. Sebab tu tugas Nabi Harun kena pastikan these people must following this discipline, SOP dia. So bila mana ada yang langgar, seorang leader dia perlu take the action. Betul? So dia remindkan kepada kaum dia, ikutilah aku, janganlah lawan aku, taatilah perintah aku. So itu tugas. So bila Nabi Harun dia remindkan, so anda tahu bila mana Nabi Musa pesan, sebab apa? Sebab bila pesan dan Nabi Harun buat. Dan kenapa Nabi Harun buat? Kerana ada orang sedang langgar perintah. Sebab sebelum tu mereka taati Nabi Musa. So anda perhatikan baik. Qalu lan nabraha alaihi aqifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami tidak akan berpaling, kami tidak akan kembali menyembah selagi mana Musa tidak kembali. Mereka menjadikan itu sebagai alasan. So be aware. Dalam company, kawan-kawan anda, perhatikan. Anda kalau boleh kenal pasti rakan-rakan yang tak payahlah tengok orang, kita lah sendiri. Kita baca Al-Quran bukan untuk mencari salah orang lain. Pay attention kepada diri kita sendiri. Jangan latih diri kita untuk memberi alasan bila mana satu tugasan tu kita tak buat. Simple je, kita minta maaf. Dan saya akan cover masa yang berbaki. InsyaAllah orang akan okey. So perhatikan baik, inilah konflik yang berlaku. Tadi isu. So anda dah faham isu. Anda kena faham bila mana kita kata syirik, syirik tu mungkin kita tak rasa sangat. Tetapi apa kesalahan, big mistake yang kalau mungkin dalam perniagaan kakak tu, dia buat bisnes, bekerja dalam satu company. Bayangkan kalau kerugian itu adalah sebanyak 10 juta. Anda bayangkan, anda nak kena bayar balik. Anda rasa? Kalau orang buat mistake tu kita kena tanggung. Anda rasa? So sekarang ni Nabi Musa, dia sangkakan Nabi Harun sengaja nak lawan dia. So big mistake telah berlaku. Berlaku konflik, berlaku pergolakan. Doesn't matter, tetapi berlaku satu isu sehingga berlaku konflik. So kata Nabi Musa, qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dallu. Apa yang kamu buat? Nabi Musa ni dia seorang yang agak agresif, seorang yang agak lantang. Anda boleh perhatikan pada cerita yang lepas, dengan sekali tumbuk dia terus jalan. Dengan badan dia terus boleh ambil air tanpa perlu orang nak halang. Kita telah bincangkan topik itu pada minggu lepas. So di sini Nabi Harun, dia bila tengok isu ni berlaku, apa dia buat? Dia terus jumpa Nabi Harun, dia pegang janggut, dia pegang kepala. Anda bayangkan, cuba buat dekat kawan, pegang macam tu, anda rasa apa? Bapak gila marah. Kalau kita marah pun, kita tampar lepas mungkin dia lari kan? Tak, dia tak nak lari ni, pegang. Anda perhatikan pada ayat selepas tu. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Bermaksudnya apa? Big mistake telah berlaku. So sebesar mana masalah sekalipun, pay attention pada solusi yang kita akan buat sebentar lagi. Doesn't matter lah. Selagi mana kawan kita tu, keluarga kita tu, ataupun kalau anda dah berkahwin, pasangan anda tu, dia nakkan kebaikan,
tidak ada, saya pasti dia tidak akan ada yang sengaja buat salah. Tidak ada yang salah. Yang ada cuma salah faham. Anda tulis ayat ni. Anda pegang betul-betul sebab dia akan membuatkan anda rasa positif. Tidak ada yang salah, yang ada cuma salah faham. Tidak ada yang salah. So, termasuklah bila saya dengan tim saya dalam di Quran Center dengan juga page Kunanta tu, sekiranya kalau ada mistik pun kami kenal. So, bila ada something goes wrong, kita akan tanyalah kenapa. Kita akan tengok apa SOP yang kita praktikkan menyebabkan tim kita jadi sangat positif. Betul kan Aina? Subhanallah. Ini antara tim di Quran Center, di company di Quran Center lah. So dia jadi sangat positif. So anda boleh cuba ni dalam keluarga sekalipun. Okey. Baik. Boleh saya pergi checkpoint seterusnya. Tak cukup sekadar tu ya. Anda bayangkan dah pegang janggut, marah gila. Yalah, marahlah. Kemudian Nabi Musa langsungkan dengan ayat Allah tattabi'ani. Adakah hang ni tak mau ikut aku ke? Afa asaita amri? Nak lawan aku? Macam itulah dialog dia. Nak lawan aku? Nabi Musa dalam keadaan marah gila. Marah yang bersangatan kerana orang telah mensyirikkan Tuhan, orang telah sembah patung, orang telah sembah patung. Mereka beralih kepada Tuhan yang sebelum ni manusia kepada satu bentuk yang lain pula. So, anda kena bayangkan anda mungkin ada konflik yang besar. So, di sinilah bermula Al-Quran nak ajarkan kita macam mana kita start nak urus komunikasi. Qala ya ibnul dia boleh kata qala Musa, wahai Musa. Tetapi subhanallah dalam bahasa Arab ni qala ya ibnul ya abati, anda boleh tengok kepada surah Yusuf, anda boleh tengok pada surah Qasas yang minggu lepas kita bincang, ya abati, wahai ayahku. Itu satu bahasa yang menunjukkan kelunakan kita nak bercakap. Dia tidak bercakap satu nada sama level dengan Nabi Musa, Nabi Harun. Kita boleh faham daripada ayat ni. So bila anda ada isu konflik dengan kawan-kawan anda, bila dia tengah marah, kita jangan sama naik. Dan kalau anda perhatikan dalam hadis Nabi pun, kan Nabi ada sebut la taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali kan. Anda boleh buka dalam kitab Arba'in An-Nawawi dan banyak lagi Arba'in yang ulama lain tulis. Akan ada hadis ni anda perhatikan. Kerana masalah dia tak dapat diselesaikan dengan emosi. Percaya tak? Emosi, marah, anda frust, anda stres. Adakah stres tu menyelesaikan masalah? Tak, masalah tetap akan berjalan. So, kata Nabi Harun, dia gunakan words yang sangat lembut, berbeza dengan Nabi Musa. Wahai anak ibuku, wahai, dalam bahasa kita sekarang mungkin, wahai abangku yang disayangi, wahai abangku yang baik hati, lagi sangat bertanggungjawab. Kalau anda ada benda nak bercakap dengan mak anda, kalau anda ada karakter jenis ibu yang dia bercakap non-stop, tak berhenti, dia selalu nak marah anda, cuba anda guna word ni. Sebab saya pernah guna. Bila mak saya bercakap, saya akan kata, mak, anak mak nak bercakap ni, boleh tak? Boleh tak? Anak mak ada benda nak berkongsi dengan mak ni. Mak saya terus diam. Korang tak percaya, korang cuba. Mak, boleh tak anak mak nak bercakap? Saya tak bercakap, dia tahu saya anak. Tetapi tu bahasa tu, boleh tak anak mak nak bercakap ni? Anak mak ada benda nak berkongsi. Anak mak ni tak pernah kongsi dengan orang lain. Dia hanya ada mak seorang je dia nak berkongsi pun. Terus diam, bye. Diam. Anda faham tak dengan awak tu? Touching. Tak percaya, cuba kontes. Kalau kau nak kahwin nantilah. Kemudian dia pesan kepada Nabi Musa, janganlah kau pegang janggut aku, janganlah kau pegang rambut aku. Maksudnya dia keadaan marah. Sabar, nanti dulu. Aku tak mahu kau akan kata akulah penyebab faraqta baina Bani Israel, akulah pemecah belah, akulah punca kepada masalah ni. Sedangkan Nabi Musa sudah buat tugasnya dengan betul kan. Anda perhatikan pada ayat ke-90 kan, dia dah pesan kan, dia dah usahakan. Ingat, anda jangan perhatikan orang kepada results, perhatikan orang kepada effort dia. Dia usaha dah, tapi dah bukan benda tu, bukan dia yang dah, orang sengaja. Kita dah jaga barang, motor kita dah simpan, tiba-tiba orang curi.
Abang kita marah. Anda rasa? So, kalau dia dah usaha, adik kita, dia dah kunci, dia dah simpan tempat yang betul, tak apalah nak buat macam mana. Dia dah cuba dah. Benda tu orang lain yang rancang untuk menjahanamkan benda itu. Faham tak? Subhanallah. Walam tarqub qawli, sedangkan engkau belum dengar lagi explanation daripada aku. Kan? So bila kita dengar explanation baru kita tahu. Kemudian qala fama khatbuka ya Samiri. Terus Nabi Musa buat tindakan berjumpa dengan Samiri. Dia tahu dah bila Nabi Harun explain, oh rupanya yang salah ni bukan Nabi Harun, ada orang dalam yang memang sengaja. Dulu saya fikir manusia ni bukan semua nak kejahatan tau. Tetapi semakin lama saya kenal, rupanya karakter Samiri ni betul-betul ada yang memang nakkan keburukan tu. Bukti dia, saya ada orang yang, yalah pengalaman kita sendiri kan. Subhanallah. Baik. So, anda perhatikan pada gambar. Anda rasa apa? Kalau kita menggunakan emosi, anda kena faham gini ramai orang bergaduh, ramai orang marah, bos marah staff tak buat kerja. Pernah tak? Jangan jawab. Ataupun staff tak puas hati dengan bos. Sebab apa? Sebab tak start bercakap. Dia faham bos dia macam tu. Masing-masing ada assumption yang tersendiri. So masing-masing akan saling menyalahkan. So masalah takkan selesai. So pay attention. Dalam keluarga, kawan-kawan, kan kadang-kadang pernah tak kawan-kawan anda dia cakap belakang, sedangkan kita rasa kita tak pun macam tu, tapi dia bercakap. Pernah tak anda pengalaman tu? Sanggup je diam. Laki perempuan anggut subhanallah. Betul, Al-Quran bila mana dia bercakap is real dengan kita punya life. Dan dia juga tak mampu diselesaikan dengan perasaan marah. Marah, bukan sekadar marah. Anda jangan tengok sekadar marah. Yes, dalam topik ni Nabi Musa dia agak marah sebab ada something happen yang berlaku. Tetapi doesn't matter lah. Ada SOP yang kita akan belajar sekejap lagi. Untuk anda belajar lah, kita semua akan belajar. Marah, stres, fed up, dia tak akan menyelesaikan masalah. Emosi tak menyelesaikan masalah. Untuk minggu depan, saya akan tunjukkan macam mana kita nak uruskan tindakan kita supaya tidak emosi. Untuk topik minggu ni, saya nak anda faham macam mana Al-Quran advice kita dulu. Akan ada SOP yang kelima sekejap lagi yang anda akan dapat daripada Al-Quran ni. Dan yang kelima tu saya akan expand lagi pada minggu hadapan supaya anda nampak clear macam mana anda nak respon pada satu-satu isu. Sangat accurate dan akan buat anda bertindak dengan lebih matang. Believe in me. Alright. So, inilah ekosistem komunikasi. Sepatutnya ini dekat atas terkali. Tak apa, doesn't matter. Tapi nak ceritanya ini adalah ekosistem komunikasi. Anda pernah dengar tak ekosistem komunikasi? Sekarang pukul berapa? 50. Baik, kita ambil kurang dalam 20 minit untuk saya ringkaskan. Sebenarnya bila melibatkan komunikasi, dia hanya akan ada, kita panggil 5 ni saja. Saya tunjukkan kepada anda. Bila mana, subhanallah, Dr. Muhaimi, subhanallah, dalam kita nak berkomunikasi, dia hanya akan ada 5 structure, iaitu akan ada orang yang bercakap dan akan ada orang yang terima apa yang orang bercakap. Betul? Setuju? So dalam ni mesti ada point dia orang nak explain. At the end, bila kita bagi arahan, bila kita bagi maklumat, kita mesti nak dapat respon yang dia faham. Bila mana anda buat tugasan, saya berikan tugasan kepada anda untuk buat homework, adakah sampai dan dia terima, dia buat. Kalau contoh anda kata saya nak, apa contoh saya nak bagi tahu kepada tim saya untuk buat status Facebook hari ni, tiba-tiba dia tak buat. Respon, result ni anda tak dapat. So mesti ada something yang happen. Sama ada distraction, dia sibuk, dia terlupa, ataupun message tu saya tak bagi tahu hari apa nak kena post. Ada something daripada ekosistem ni yang tak berfungsi. Saya bagi contoh. Kisah Nabi Musa tadi, Nabi Harun dia dah bagi tugasan kepada Nabi Musa dah bagi tugasan kepada Nabi Harun. Mesej dia adalah jaga kaum ni supaya mereka tidak mensyirikkan Allah. Tetapi bila Nabi Musa balik, dia perhatikan kaum dia mesti syirikkan Allah. Result tu dia tak dapat. So mesti ada something.
Iaitu yang biasanya akan mengganggukan mesej ni sampai dengan baik, dan tugasan tu dibuat ada distraction. Ada miscommunication dekat sini, ada assumption, ada judgement, apa lagi? Hasad dengki, tak suka. Ini distraction yang akan menghalang daripada ekosistem ni berjalan dengan baik. Fitnah, apa lagi? Apa biasa yang berlaku anda hadapi? Fitnah, tuduh, lagi? Apa lagi? Kita korang tak pernah kena kan? Dahsyat korang, subhanallah. So, contoh kalau anda ada anak, tiba-tiba kita bagi arahan. Bila mana gini, saya kan contoh, saya bagi arahan kepada staff saya, dan staff saya tak dengar. Saya dah bagi clear arahan SOP. Staff saya receiver, saya nak result, tiba-tiba dia tak follow, dia tak boleh follow. Semua dah clear ekosistem dia. So saya check. Ni saya bawa staff saya pergi Langkawi time tu. So saya check, bermaksud dia orang dah jemu dengan saya, sebab saya selalu bercakap dan bagi advice. Apa yang saya buat, saya copy, saya bawa orang karakter ketiga. Subhanallah, dia orang fokus gila. Betul. Dia orang akan dengan nasihat. Contoh, kalau anda yang berkahwin, ni saya perhatikan, saya belum kahwin, tapi saya perhatikan orang yang berkahwin. Biasanya kalau suami cakap kepada isteri, kalau bergaduh, anda bayang kalau bergaduh, dia tak akan dengar cakap suami, walaupun suami itu betul. Isteri, dia tak akan dengar cakap suami, tak akan dengar cakap isteri, isteri pun tak akan dengar cakap suami. Tapi bila mana pihak ketiga advice, benda yang sama, betul tak? Benda yang sama, so dia akan dengar kan. Kawan-kawan kita kadang-kadang macam tu je. Kalau kata sender dah betul, receiver dah betul, supaya tak salah orang, mesej dah betul, mesej pula tak clear, tak jelas, tak bagi maklumat yang clear, arahan tak accurate, so akan ada salah faham. So semua benda ni anda perhatikan, ini SOP komunikasi. Cuba anda perhatikan pada ayat tadi. Nabi Musa, dia marah, tetapi marah dia tu, dia tidak berjumpa dengan orang yang sesat tadi. Bermaksud orang yang tidak menyembah Tuhan. Anda bayangkan, kalau Nabi Musa dia pergi berjumpa dengan kaum tadi, kemungkinan tak dia akan burukkan yang Nabi Harun tu bla 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 bla. Tetapi bila anda ada isu dalam company, jumpa orang yang betul. Kalau anda nanti anda bagi tugasan kepada AJK, jangan pergi tanya orang bawahan. Kemungkinan dia tak dapat maklumat, dia tak faham isu. So anda pergi jumpa orang yang betul. Jangan cari orang yang salah, takut dia akan memburukkan lagi keadaan. Yang kedua, sebab Nabi Musa dia tak jumpa orang lain, sebab dia bagi tugasan tu kepada Nabi Harun. Yang kedua, apabila berlaku masalah, jangan kita judge terus. Bila ada masalah, start bercakap. Sebab bila bergaduh, kadang-kadang kita tak nak bercakap, terasa, diam, biar. Ya. Macam orang boleh baca hati kita. Tak. Anda perhatikan, Nabi Musa dia start to talk. Ataupun kalau Nabi Musa marah, Nabi Harun dia start bercakap. Tak apalah. Dan dia bercakap tu pula dengan bahasa yang sangat bagus. So, bila ada masalah dengan kawan-kawan anda, ada masalah dengan guru-guru anda, ada masalah dengan keluarga, ingat, start bercakap. Bercakap dulu. Rasa hati. Sebab kadang-kadang dia mungkin faham lain. Dia nampak huruf, katalah number dia mungkin nampak nombor 6, kita nampak nombor 9. So dia tidak ada yang salah, yang ada cuma salah faham. Cuma kita tak nak bercakap, tak nak clear. So lepas tu benda yang kecil dia akan jadi makin besar. Terasa kau cakap tu dah, kau cakap ni, tak. Bila dah start bergaduh, dah start bersalah faham, dia susah dah nak perbaiki. Percayalah. So anda kena jumpa orang yang betul. Bila ada salah faham dalam rumah tangga, bila nampak something wrong, jangan tanya orang ketiga. Kalau nak advice, jangan buat status. Jumpa isteri contoh, jumpa kawan, jumpa adik-beradik. Jangan kita cerita kawan kita, aku tengok kawan aku tu jahat lah, dia dengar ni. Walahal patutnya kita jumpa dan advice dia, bukan kita cerita kat kawan yang lain juga. So jumpa orang yang betul, orang yang tepat kita nak sampaikan message tadi tu kepada dia. Kemudian kita kena mulakan. Ramai daripada kita nak tunggu dia datang kepada kita. Kalau kita nak tunggu, boleh jadi dia datang dan dia tak datang, dan kita simpan dalam hati. Dan ini benda ni, kes ni berlaku pada, subhanallah, pada ramai kawan-kawan saya lah. Dan bila mana anda ada isu, first kali jangan kita gunakan assumption, gunakan distraction, judgement. Tanya dulu, kenapa ya Nabi Musa marah? Tapi dia bertanya, ala tatabi'ani,
Afa'asaita amri? Dia marah. Dan timbul pula persoalan, boleh tak kalau kita nak marah orang? Saya dengar guru saya, Syekh Salah, dia kata boleh selagi mana kita marah tu adalah untuk tujuan kebaikan ataupun kerana Allah. Kita bukan nak cari gaduh. Kita nak dapat clear penjelasan, clear. So tanya je, start bertanya. Dan kita kena mulakan. Jangan kita tunggu aku nak tunggu dia tanya. Tak, kita tanya. Kita yang start dulu. Kemudian anda perhatikan, bila anda nak bertanya, situasi tengah tegang, so anda kena gunakan word yang sangat betul. Anda perhatikan pada ayat Al-Quran tadi, qala ya ibnul digunakan bahasa yang sangat lunak. Dia tak boleh guna qala Musa, qala Harun, terus Nabi Harun pun membalas. Tak. Bila ada kawan kita marah, so kita kena mainkan satu watak lain, iaitu kita kena cool. Kalau anda tak boleh nak bercakap dengan cool, anda diam. Diam dulu. Perempuan pay attention Diam dulu. Laki pun kadang-kadang nak marah, dia maki juga kan. Diam dulu. Sebab kalau kita bercakap tu mungkin lebih teruk. So diam sekejap, fikir apa word kita nak cakap. Dan kita kena fikir apa kebaikan yang kita nak. Jangan kita tunggu dia. Kalau kita terus nak ikut cara dia, mungkin akan bergaduh. Sebab masing-masing nak marah. Subhanallah. So anda perhatikan, use the right words. Right word ni tak semestinya anda kena guna perkataan lunak. Kadang-kadang orang tu jenis degil, contoh kan. So dia memang, dia takkan diam selagi mana kita dah cakap pelan. Dengarlah 10 kali tak dengar juga, kau rasa? Tak kisahlah. Kita kena bijak dalam meletakkan right word at the right situation with the right people. Yang last tadi, second last, bila mana anda bergaduh, nak settlekan isu, jangan letak emosi yang pertama. Jangan letak judgement. Sebab emosi, marah, stres tidak menyelesaikan masalah. So anda kena fikir adalah macam mana kita nak cari solusi. So bila nak cari solusi, itu yang Nabi Musa buat. Dia pergi dapatkan explanation daripada Nabi Harun. Bila Nabi Musa dapat that kind of explanation, dia tahu dah siapa yang salah. Dia buat kajian, dia tabayyun. So dia tahu, oh rupanya bila dia selidik, itu adalah salah Samiri. Terus ayat ke-95, cuba anda perhatikan. Ayat ke-95. Nabi Musa berjumpa dengan Samiri kan. Dia bertanya pada Samiri lagi. Walaupun Samiri tu dah rasa dah bersalah, dengan data yang cukup, maklumat yang cukup, Nabi Samiri tu adalah salah. Tetapi dia kata, qala, dia macam ayat tadi, qala fama khatbuka ya Samiri. Kenapa ni wahai Samiri? Ayat last tadi mana? So, apa yang Nabi Musa buat? Apa yang anda boleh belajar daripada sini adalah Nabi Musa dia start bertindak. Dia start take the action. Sebab masalah hanya akan diselesaikan bila mana kita start bertindak. Semakin cepat tindakan kita buat, semakin cepatlah masalah itu selesai. Anda panas tak? Panas tak? Sejuk je? Sejuk ke sejuk sangat? Sejuk? Nak slow sikit? Okey dah. So anda perhatikan daripada cerita tadi, Nabi Musa dia start berjumpa dengan orang yang betul. Dia tak jumpa dengan rakyat dia tak jumpa dengan orang yang mensyirikkan. Sebab apa? Takut mereka memburukkan Nabi Harun. Mereka menambahkan lagi gas bara dalam api untuk menghangatkan lagi isu contohnya. Sebab something not right happen, big mistake happen. So bila berjumpa, start bercakap walaupun anda marah, tetapi tanyalah. Marah, dapat explanation. Dan kalau marah sekalipun, kita gunakan word yang betul untuk kita santuni keadaan. Tak semestinya kawan tu marah. Kadang dia tak marah pun, dia terasa. Contoh, kita bertanya kenapa ni? Kita dengar orang tu tuduh kita macam-macam, pergi jumpa dia. Kita dengar, tapi betul ke dia cakap macam tu? Pergi jumpa dia. Jangan kita pula bagi sebab tak sangka aku contact dengan dia cakap aku selama ni. Perempuan selalu kat jadi kes macam tu. Saya dengar lah, tak tahu betul ke tak kan. Saya senyum je. Dan gunakan word yang betul untuk cari solusi. Bukan kita bertanya tu untuk saling menyalahkan. Tanya tu untuk cari solusi.
Kemudian explain. Mungkin anda boleh tambah SOP yang seterusnya tambah, iaitu explain. Anda kena terangkan. Sebab kalau anda tak cerita reason, anda kata tak apalah, tak payahlah, tak perlu tahu. Percayalah, dia pun tak tahu kenapa. Reason kenapa benda tu berlaku. So kena start explain. Bukti daripada ayat Al-Quran, wala tarqub qawli. Kau tak dengar lagi aku explain kenapa, tapi kau dah nak marah aku. Macam tu lah. So anda perhatikan tambah lagi explanation. So bila ada something not right, kalau ada berkahwin nanti, mungkin kakak ni dah berkahwin contohnya. So kalau suami terasa ke, suami apa-apa ke anything, tanya, minta explanation. Yang kita asyik nak marah je kan, nak balik tengah mangkuk je. Boleh-boleh. Dan saya kira ini adalah ibrah daripada kisah ni. Dan anda perhatikan daripada cerita ni, subhanallah, dia akan membuatkan kita ni tidak mudah cepat respon pada satu-satu isu. Tak selalu buat status. Kita kan banyak berfikir dulu. Kita akan bertanya pada orang yang betul. Subhanallah, cerita Al-Quran ni dia bukan sekadar untuk diceritakanlah. Anda perhatikan cerita ni bukan sekadar cerita. Macam mana konflik kita uruskan daripada cerita Nabi Musa dan juga Nabi Harun. So sebelum saya tangguhkan majlis pada ataupun kelas kita pada malam ni, ada tak yang nak tanya? Untuk minggu depan saya akan ceritakan macam mana kita nak bertindak if anything happen. Sebab ada kali kita akan stres dengan kawan kita. Kita punya assignment, kita punya tekanan dengan keluarga contohnya. So macam mana kita nak buat untuk kita lebih matured dalam buat keputusan? Saya gunakan 5 formula ni, iaitu problem, not just for discussion, but problem not just for discussion, but to make action and there be tension. Macam dah kurang je. Problem not just for discussion, but need solution to make action and there be tension. Ada 5. Semua tension je belakang. Dan anda akan perhatikan bila anda boleh. Sebab benda ni saya buat daripada form 5. Saya pernah ada kes di Jordan. Ada seorang kes muslimat ni, dia ditinggalkan dekat padang pasir sebab pergi umrah dengan saya. Ada kesilapan dekat sana berlakulah. Tetapi saya stres kurang pada 3 minit. Saya sedih 3 minit je. Selepas pada tu saya terus bertindak dan saya tak sedih pun. Terkilat lah, tapi saya tak layan. 3 minit je saya terasa. Dekat 2 bulan juga saya tak tidur. Doesn't matter lah kan. Tapi nak ceritanya saya tak stres dan saya boleh handle benda tu. At the end apa yang berlaku adalah alhamdulillah benda yang positif. Yang mana which is saya akan share lebih detail pada minggu depan. Macam mana dengan 5 formula ni, anything happen, saya akan lebih positif. Dan kita tak stres. Kisah daripada ni juga. Tetapi dia lebih, saya nak cerita macam mana kita nak structure kan. Saya ulang, problem. Sebab masalah akan berlaku. Waktu saya form 5 tu, saya sangkakan saya dah ada masalah yang saya kira tak sepatutnya saya umur 17 tahun rasa masalah ni. Sebab masih muda. Tetapi benda tu berlaku. Tetapi saya berkata pada diri, sekarang aku 17 tahun, aku dah rasa ini besar. Tapi aku dah masih lagi umur yang panjang, dia mungkin masalah lagi besar. So problem not just for discussion. Sebab kadang kita akan fikir, kita akan tanya orang tu dan ini, but need solution. So what is the right thing, the right action to do, to make action? Sebab hanya tindakan je boleh merubah keadaan. Sebab kalau saya tak start bertindak, saya layan perasaan main piano tu, kan, orang kata kat saya, satu Jordan kot. Tanyalah kawan saya kat belakang tu, satu Jordan, isu tu sampai KMJ. Kawan saya dekat Malaysia, sekolah menengah, tak ada kaitan pun, tanya kenapa, apa jadi kat Jordan ni. Kau rasa tak macam satu dunia blame kau? Dah malam tu orang blame. Pagi esok tu saya pergi kelas, tiba-tiba lecturer, saya baru duduk 30 saat, lecturer suruh bangkit keluar kelas. Kau rasa? Kenapa saya terasa macam tu? Sebab semua lecturer saya baik. Ada 3-4. Setiap hari saya akan naik ulang alik 3-4. Saya baik dengan semua orang. Kuliah syariah dengan pekerja dia. Tiba-tiba pekerja dia sekarang start benda tu, dia tak jumpa saya. Dia tak jumpa, dia jumpa macam buat tak nampak. Kau rasa? Sebab saya tak spend banyak dengan kawan-kawan menyembang. Saya bukan pattern macam tu. Saya banyak spend dengan guru, dengan orang Arab. Tiba-tiba dia orang tak bercakap dengan saya. Kau rasa? Dan ada subjek saya kena buang
pada semester tu. Bukan sebab tak skor, sebab saya bukanlah orang tak skor sangat, tapi taklah skor mana pun, tapi taklah, bukanlah student tak cemerlang. Tapi anda rasa, dan saya buat umrah tu bukan untuk ambil untung pun tu, saya nak tolong orang, dan saya rugi belas-belas ribu as a student. Rasa-rasa. So macam mana kita nak handle benda tu dengan 5 formula ni? Alhamdulillah, everything's going well, very well. Nak belajar tak? Sebab konflik akan berlaku, masalah akan berlaku. So hari ni saya nak ceritakan kepada anda 5 step ni. Ini benda yang paling penting, ini asas. Asas yang kita akan gunakan macam mana kita nak interpret for the next week. Start pada tu, saya buat status, saya explain pada channel yang betul. Ini mungkin orang, tapi doesn't matter, ceritanya adalah siapa, orang, channel mana saya gunakan untuk sampai deliver the explanation. Dan saya dah dapatkan penjelasan, orang judge saya tak up status, dan saya ingat lagi siapa yang kata